Okey, bismillah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar, sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan, dan yang berusaha Lieutenant Colonel Ahmad Rizaki bin Ahmad Syatibi. Apa khabar tuan? Dia tak respon. Okey, apa khabar tuan? Baik, sihat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Di pagi yang ceria ni, alhamdulillah kita dapat bertemu di alam maya. Maklum sekarang ni kita berada dalam terpaksa ikuti apa SOP yang sepatutnya kita lakukan. Untuk pengetahuan tuan dah, kami dari ILIT KBS merancang untuk sesuatu yang dulunya kita buat program secara bersemuka. Setelah ada COVID-19 ni, COVID-19 ni, kita diminta untuk menjalankan program-program secara maya. Jadi antara pendekatan yang kita lakukan adalah seperti inilah. Okey, tuan sihat, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan semua, alhamdulillah kita bersiaran dalam dialog bersama ahli jemputan kita, seorang pakar mengenai negosiasi. Nama beliau adalah Lieutenant Colonel Ahmad Rizaki bin Ahmad Syatibi. Beliau dilahirkan pada 22 Mac 1975 di Johor Bahru. Menerima pendidikan awal dan menengah di Johor Bahru sebelum meneruskan pengajian di Atma pada tahun 1995. Dan beliau ditauliahkan sebagai pegawai tentera pada 27 November 1999. Dah lama juga tu. Mata 22 tahun. Baik tuan, alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Kita dapat bersiaran ya, dan saya doakan semua yang sedang menonton berada dalam keadaan sihat walafiat, diberi kesihatan yang baik, dalam keamanan yang sentosa di negara kita ini, insya-Allah. Okey, untuk tidak membuang masa, boleh kita sedikitlah mengenali tentang penceramah kita ataupun ahli panel kita. Kita akan berbincang mengenai kemahiran komunikasi dalam bentuk negosiasi ataupun rundingan. Lebih kurang macam itu tuan ya. Saya difahamkan tuan ya, sebelum saya memulakan, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang ya. Tadi dah sebutkan nama beliau, berasal dari mana. Kemudian kelulusan akademik adalah ijazah sarjana muda kejuruteraan elektrik dan elektronik. Kemudian menyambung pengajian di peringkat master pembangunan sumber manusia di UTM juga ya, ijazah pertama juga di UTM. Kemudian kursus profesionalisme beliau adalah kursus kerjaya di dalam dan luar negara, di antaranya adalah kursus keselamatan dan risik balas pegawai pada tahun 2006. Kemudian berpeluang untuk menjalani kursus lanjutan pegawai perisikan di Arizona pada tahun Amerika Syarikat pada 2006. Kemudian juga berpeluang berkursus di Melbourne, Australia, kursus Defence Intelligence Research and Analysis pada tahun 2013 ya. Dan juga kursus pegawai staf di
Kingston, Canada pada 2017. Alhamdulillah banyak pengalaman beliau ni. Pengalaman perjawatan dalam negara selaku pegawai staf keselamatan di cawangan bisikan Markas Tentera Darat, khususnya pernah menjabat juga sebagai pegawai perhubungan kepada tentera asing di bahagian staf bisikan pertahanan ATM. Kemudian juga pegawai staf di Markas Division Infantry ketiga di Melaka, dan terkini adalah sebagai tenaga pengajar Maktab Terus Angkatan Tentera Pengajian Pertahanan Nasional asal Puspahanas di Putrajaya. Ya, nampaknya macam sebelah aja kita tuan Ya. Nampak sebelah tapi kita berada di mana? Tak apa, kerana kita mengikuti SOP. Baik tuan, boleh kita mulakan perbincangan kita melihat kepada pengalaman tuan pernah berkhusus di luar negara dan sebagainya. Boleh tuan berkongsi sedikit kepada kami dan juga kepada yang mendengar di luar sana pengalaman tuan dalam perspektif pekerjaan sebagai pegawai tentera ni, khususnya dalam hal-hal nego ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Jalal atas jemputan dan juga kepada pihak KBS, especially kepada iLead, akan memberi ruang kepada saya khususnya untuk berkongsi sedikit pengalaman yang tidak seberapa ni sebenarnya. Tak hebat mana pun Tuan Haji, sebab benda ni saya faham bukan semua orang yang boleh dapat. Cuma atas niat untuk berkongsi pengalaman supaya kita dapat apa yang saya ada, insyaAllah, untuk kebaikan bersama. Okay. Jadi daripada kalau ikutkan pengajian saya, kalau daripada first degree tu sebenarnya, ataupun sarjana pertama tu adalah kejuruteraan. Engineer lah. Ya, saya. Tetapi kenapa daripada engineer pergi kepada tentera? Dan memang orang tahu pun dalam tentera pun ada juga bidang-bidang yang melibatkan kejuruteraan. Tetapi saya memilih untuk pergi ke bidang yang lain, kan? Bidang perisikan. Sebenarnya dalam bidang perisikan ni cukup unik sebab terdapat bahagian untuk teknikal, kejuruteraan tadi tu, dan juga soft skill, iaitu negosiasi lah. Dia luas sebenarnya. Kalau kita tengok pun dalam bidang gerak saraf contohnya, dia banyak menggunakan elemen-elemen pengaruh, pujukan, kan, komunikasi, sama ada bersemuka ataupun tidak bersemuka. Okay? Macam sekarang kita secara maya, satu lagi cabaran bila mana kita perlu mengadaptasi apa yang berlaku sekarang untuk menyampaikan apa juga mesej yang kita perlu sampaikan kepada kita punya kumpulan sasar. So itu antara pengalaman saya lah. Berbanding dengan ataupun nak dijadikan pengalaman dalam bidang teknikal tu sebenarnya adalah satu nilai tambah. Saya kena kita kena tambah lagi dengan dipanggil soft skill. Contoh macam kemahiran-kemahiran memahami orang, memahami budaya, memahami sejarah, dan timbul persoalan dalam diri kita, kenapa benda ni berlaku. Sebab dalam intelijen ataupun perisikan contohnya, kita banyak ataupun dalam hidup lah senang, kita banyak mempersoalkan, kan, kenapa, why generation. Kita tahu kan ada why generation, dan generasi ni banyak bertanya kenapa. So saya bukan why generation lah. Cuma bila kita melihat soalan ini timbul, so itu antara isu menarik sebenarnya yang kita nak kongsi dalam kita berbincang tentang aspek negosiasi ni lah. Okey. Okey, baik tuan. Melihat dalam kertas ini, tuan dikatakan ada pengalamannya di dalam negosiasi ataupun proses rundingan di Kabul pada tahun 2011 tu. Agak menarik tu sebab Kabul seperti sedia maklum sampai sekarang pun masih bergolak
yang dipanggil apa Taliban dan sebagainya. Nak tahu juga tu Tuan, bagaimana keterlibatan Tuan di peringkat itu? Kalau kita tengok sejarahnya lah, Taliban ni boleh dikatakan pengganas lah kan. Jadi banyak yang negonya tu banyak berpihak kepada beliau. Kita tak boleh mengalah. Tapi macam mana pengalaman Tuan sehingga boleh ada kesepakatan antara pihak Malaysia ataupun atas nama NATO ni boleh bersama dengan mereka. Silakan. Baik. Sebenarnya saya diberi peluang, syukur Alhamdulillah kepada pihak Angkatan Tentera Malaysia, memberi ruang kepada saya. Sebenarnya saya bersama 6 orang pegawai ataupun 5 orang pegawai lain saya, kami 6 orang pegawai bertugas di International Security Assistance Force ataupun ISAF di bawah naungan NATO, North Atlantic Treaty Organization, di mana kumpulan ini membantu pihak Republik Islam Afghanistan untuk membina balik negara. ISAF ni bermula pada 2001 dan kami ataupun Malaysia dijemput untuk menyertai ISAF ni bermula pada 2011. Ini disebabkan kita menghantar trup. Kita ada satu company yang mengandungi tim perubatan yang berada di Bamiyan masa itu. So Bamiyan dengan Kabul ni, kalau Kabul ni di ibu kota, Bamiyan ni berada betul di tengah-tengah Afghanistan. Antara salah satu tempat yang menarik, yang cantik sebenarnya di Afghanistan. Di situ terdapat monumen, kalau kita tengok patung-patung Buddha yang ada di kawasan situ, bukan yang direka secara khusus untuk pelancongan, tetapi memang itu sejarahnya. Asal ya saya. Tentera kita berada di situ bersama dengan tentera New Zealand. Dan untuk makluman semua, bahawa di Afghanistan ni keseluruhannya adalah dia bercampur Sunni dengan Syiah. So bila kita tahu konflik antara dua kumpulan ini, walaupun dalam satu asal yang sama, iaitu dikatakan beragama Islam, tetapi ada sedikit salah faham dan sebagainya kan, bila pengikut-pengikut ni ramai dan tidak berada di kumpulan yang betul, so berlakulah macam-macam. Itu yang bila kita lihat daripada luar, kita tahu tentang Taliban kan, tentang bila hari Ashura contohnya, Sunni dan Syiah. Ada kumpulan yang membunuh ketua-ketua ataupun orang berpengaruh dipanggil warlord di sana. So bila ketua-ketua ni dibunuh, pengikut-pengikut ni akan berperang, memberontak, membunuh sesama sendiri. Itu yang berlaku di sana waktu itu. Dan saya difahamkan sekarang pun masih lagi berlaku insiden-insiden yang melibatkan letupan sebenarnya, serangan-serangan hingga menyebabkan kecederaan. Mereka bukan berada di jalanan, mereka menyerang sehingga ke perumahan presiden, kedutaan, pejabat-pejabat kementerian. Walaupun kami ditempatkan dipanggil zon hijau ataupun green zone di Kabul tu, sebenarnya kebanyakan tentera asing yang saya jumpa, bila mereka bertanya saya bertugas di mana, dia kata saya katakan saya bertugas di Kabul. Dan antara kata-kata yang saya ingat lagi lah, sebab kami berinteraksi dalam bahasa Inggeris kan, are you crazy? Saya pun terkejut sebab mereka berkata begitu. Sebenarnya memang Kabul ni walaupun kita lihat tenang, tetapi dia adalah satu kawasan yang boleh berlaku insiden, letupan, serangan dan sebagainya dalam sekelip mata. Itu cabaran sebenarnya yang kita lihat. Okey. Baik Tuan, menarik cerita itu. Cuma kami ingin nak tahu sikitlah. Mungkin adakah sentimen kerana Malaysia ni satu sebagai terapan sebenarnya bila NATO kita sebagai negara yang kecil rakyatnya pun tak ramai kita dijemput untuk bersama dengan mereka.
dan tuan terlibat berunding dengan pihak-pihak boleh kita katakan penganas lah ya, ataupun Taliban ni. Adakah kerana melihat bahawa tuan sendiri, tim tuan ni mewakili orang-orang Islam atau macam mana? Untuk makluman, sebenarnya kami berenam ni tidak berada dalam satu pejabat yang sama. Setiap berpisah-pisah. Kami berpisah-pisah. Macam empat daripada kami berada di markas ISAF di Kabul, dan 2 lagi ni sebagai kumpulan logistik atau pegawai logistik yang bergerak daripada Kabul ke Bamiyan. So tugas saya di sana sebenarnya sebagai salah seorang staf di sel psychological operasi gerak saraf di markas NATO di ISAF. Jadi tugas saya pada situ adalah sebagai dipanggil ketua target audience analysis, ataupun kita panggil dalam pengetahuan gerak saraf ni adalah kumpulan sasar. So saya bersama dengan kumpulan saya yang semuanya bukan orang Malaysia. Saya berada dalam kumpulan asing, iaitu saya seorang je orang Malaysia waktu tu sebagai ketua lagi, dan bersama saya sebelah kanan adalah pegawai daripada United States ataupun Amerika Syarikat dan Portugal. Dan sebelah kiri saya bersama dengan juru analisa. Ada 6 orang semua sekali, daripada Romania, daripada Germany, daripada Kanada 2 orang, daripada UK ataupun United Kingdom. So di situ sebenarnya proses itu berlaku. Bagaimana kita sebagai ketua di negara yang kecil, kita bukan kuasa besar, tetapi diarahkan untuk mengetuai kumpulan kecil itu untuk menyampaikan ataupun lebih kepada memenuhi keperluan objektif yang ditetapkan oleh organisasi ataupun organisasi yang lebih besar lah, ISAF waktu itu. Sebab psychological operation ni ataupun operasi gerak saraf ni sebenarnya antara satu elemen penting dalam mengembalikan kerajaan Afghanistan sewaktu itu. Sebab kalau kita tengok, krisis di Afghanistan tidak pernah susut ataupun tidak pernah habis, sebabkan daripada 2001 sehingga 2011 saya tengok, kalau kita tengok daripada segi graf serangan dan sebagainya, itu memang tetap tinggi. So antara elemen yang kita gunakan adalah elemen pujukan ataupun negosiasi lah antara kumpulan ni ataupun organisasi yang ingin membantu ni dengan pihak orang tempatan. Kita tak nak panggil Taliban lah, sebab yang kumpulan tu cuma kecil saja kan. Dia yang lebih kepada rakyat ni. Sebab bila kita sampai sana baru tahu bahawa sebenarnya rakyat di Afghanistan tu ingin mengecap semua yang orang lain ada. Pendidikan, keselamatan, makanan, keamanan. Kalau saya boleh kongsi sedikit pengalaman saya yang saya rasa saya terkejut dan sedih lah. Masa kami diberi ruang untuk berjalan di dalam bandar Kabul tu, bukan berjalan lah, maksudnya konsep ronda lah, tapi dalam kenderaan. Saya sempat merhatikan ada seorang kanak-kanak ni pergi sekolah macam biasa, dengan bagnya, dengan keluar berseorangan, tidak ada ditemani oleh ibu bapa dan sebagainya, seolah-olah macam tidak ada apa-apa yang berlaku. Padahal di luar tu meletup-meletup. Yes. Tapi kami di dalam kenderaan ni, dengan kenderaan tu kenderaan perisai, bulletproof, kami sendiri dengan bersenjata, dengan vestnya, dengan perisai badannya sendiri. So kita bayangkan, kita yang orang luar ni, kita bermacam-macam pelindungan yang kita cuba bawa, tetapi kanak-kanak tu dia
Yalah, kita faham dia tidak mengerti apa-apa, tapi yang lain pun sama, tak ada apa perlukan pun. Jadi macam mana tu kita nak faham, kalau kita nak berkomunikasi dengan dia, nak faham jiwa dia, nak faham kekentalan dia. Itu sebenarnya yang menyebabkan saya cakap Allahu Akbar. Sebenarnya bila kita nak berkomunikasi dengan orang-orang yang mempunyai latar belakang sejarah yang macam ni, sebenarnya agak sukar. Sebab kalau mereka keras sebenarnya kita cuba lagi keras, jadi macam gajah dengan gajah lah kan. Memang takkan selesai perkara ni. Menarik. Tadi saya ada metik apa yang Tuan sebut tentang memujuk, ya. Sebab dalam konteks komunikasi ni, kata perundingan ataupun nego tadi. Dalam konteks remaja, tuan-tuan, kalau kita tengok macam mana remaja ataupun belia kita lah, khususnya di Malaysia ni, pada pandangan tuan dalam konteks nego ni ataupun runding ni, dalam diri dia contohlah kan, kalau kita tengok dewasa inilah, tuan sendiri asalnya engineer, sepatutnya jadi engineer tapi jadi tentera. Sama juga di luar sana, kelulusannya mungkin arkitek tapi jadinya cikgu dan sebagainya. So menurut tuan macam mana peringkat untuk cope suasana ni supaya jadi perundingan antara dirinya dengan majikan yang bakal dia akan kerja nanti, supaya dia boleh jadi seperti yang dikehendaki oleh majikan akan datang. Apa pandangan tuan? Pada pandangan saya sebenarnya bila kita berkomunikasi ni banyak melibatkan dalaman ataupun hati, kan? Sebabkan bila kita bercakap, antara kita sebagai pengeluar maklumat dengan penerima ataupun pendengar, kan? Bagaimana dia menerima maklumat tersebut? Adakah sepenuhnya atau sebahagiannya ataupun tiada langsung? Itu adalah seni dalam komunikasi, kan? Sebab contoh paling baik, apabila kita dah dewasa macam ni, bila kita nak berkomunikasi dengan anak kecil berumur mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, adakah kita nak berinteraksi semacam kita berinteraksi dengan rakan sebaya, kan? Pada dasarnya tidak berjaya lah, kan? Sama juga kalau kita dah berinteraksi dengan pelajar sekolah yang berusia 12, 13 tahun, 15 tahun. So keadaan itu kena kita turunkan sebab kita orang yang lebih pengalaman, kan? So kita kena turunkan tahap komunikasi kita. Sama juga bila kita nak berinteraksi dengan majikan ataupun bakal majikan. Kita menduga lah. Ya, kita kena buat homework kita. Kita kena buat kerja rumah kita. Kerja rumah maksudnya apa? Kalau kita nak berinterview ataupun temu duga, kita kena faham apa yang syarikat tu buat. Kalau kita boleh tahu siapa yang menemu duga kita lebih baik sebenarnya. Sebab kita dah ada elemen tambahan di situ. Kalau saya dalam bidang saya katakan, sebelum kita bertemu dengan sasaran kita belajar apa latar belakang dia. Yang saya katakan tadi kan, yang masa saya di Kabul tadi tu, itu pengalaman saya. Dan sebelum ni pun dalam kursus pun diajar begitu. So homework tu ataupun kerja rumah yang kita buat untuk kita tahu sasaran kita, dengan siapa kita berurusan, kita berbincang tu penting dalam menjayakan negosiasi tadi. Sebab kita tak tahu, kita jangan menganggap orang itu kenal kita. So bahaya juga kan kenaliti ni. dalam istilah apa, kenal, tak semua orang kenal kita. Macam saya tak menganggap semua orang kenal saya walaupun saya berpakaian begini, kan? Kata pegawai tentera, betul, saya memang pegawai tentera, tapi saya tidak menganggap semua orang kenal saya. So bila dekat situasi macam ni, sebenarnya kita kena belajar bagaimana kita nak memahami orang lain. Contohnya bagaimana kita nak berjaya dalam sesuatu urusan tu, kita kena tahu dulu
apa perjanjian yang dibuat ataupun perbincangan yang dibuat, kemudian siapa kita berbincang, kemudian kalau kata kita menyampaikan satu-satu taklimat dalam mesyuarat dan sebagainya, ada satu seni yang saya belajar, kalau saya boleh kongsi sedikit ni Tuan Haji. Okay, Biasanya kita punya majikan kita ataupun bos kita lah, kan, sebelum kita melakukan presentation atau persembahan dalam mesyuarat ataupun dalam forum, eloknya kita berjumpa dengan dia dan mendapat sedikit idea ataupun buah fikiran, walaupun kita dah siap kita punya paper ataupun kita punya kertas kerja dan sebagainya, memang nampak cantik, tapi idea buah fikiran daripada dia tu kadang-kala akan memberi nilai tambah. Dan seni itu sebenarnya perlu, sebab bos kita bila dia tahu apa yang kita nak present dalam forum dan sebagainya, kebanyakannya dia akan menyokong kita sebab dia tahu dah. So majikan ni sebenarnya dia tak suka kejutan, ataupun bos ni tak suka kejutan. Tadi bercakap pasal yang sesuai dengan kami di bidang kerjaya ni. Mungkin kita boleh memberi sedikit tip lah kepada remaja atau belia di luar sana. Bila temuduga, dah tentulah akan ditanyakan. Tadi Tuan cakap kita kena tahu dulu latar belakang syarikat tersebut ataupun agensi tersebut, kan? Kemudian selepas daripada kita bernegosiasi ataupun berunding dengannya, akhirnya kita boleh menawarkan sesuatu yang ada kelebihan pada kita. Itu yang wujudnya, okey, saya nak gaji sekian, kan? Jadi bila benda ni terjalin dua antara penemuduga dan yang menemuduga, sudah tentu akan memberi satu impak yang sangat baik. Betul tak, Tuan? Ya, mungkin begitu. Ya, sebab kita dalam suasana menang-menang lah. Mereka memerlukan sumber tenaga ataupun sumber manusia untuk ditempatkan di dalam organisasi mereka. Sudah pasti mereka mempunyai spesifikasi yang tertentu untuk dipenuhi, dan kita menawarkan itu konsep kita menawarkan apa yang kita boleh untuk memenuhi keperluan tersebut. Mereka menawarkan, kita menyahut dengan apa yang kita boleh bagi kepada pihak majikan. Itu sebenarnya lebih penting. Sebab itu persediaan kita memahami apa yang dibuat oleh pihak syarikat. Sebab saya tengok kadang-kadang kita ni kena lebih sensitif. Contoh macam kita nak melihat perusahaan sama ada dalam bidang pertanian, dalam bidang jualan langsung dan sebagainya. Tapi kita tidak sensitif apa elemen-elemen penting yang sedang diusahakan oleh syarikat tersebut yang menyebabkan kita rasa tahu dan kita komit untuk bersama dengan mereka sebagai satu tim. Itu lebih penting. Sebab kita dah timbulkan minat. Sebelum dipilih pun lagi kita dah timbulkan minat. Jadi di situ kita tengok dia ada satu kelebihan di situ. Sebab knowledge kita sebenarnya, walaupun kita belajar kan, kita belajar sama ada di universiti, di sekolah, guru kita bila kita menimbulkan minat, air muka, bahasa tubuh, kan, percakapan, pertanyaan kita. So di situ dia menarik. Maknanya cikgu ni pun dah tahu dah, anak murid ni walaupun dia tidak sampai tahap pendidikan itu untuk sampai level yang kita nak, tapi dia dah tunjuk minat. Mungkin dalam masa temuduga pun sama. Keupayaan kita dalam akademik mungkin belum mencapai taraf yang mereka nak, tapi dari segi temuduga kita dah tunjukkan minat, dan bila kita cerita tentang pengalaman, kita dah bagi tahu, okey, saya pernah laksanakan ini dan ini. Adanya pengalaman lah. Tapi ingat, jangan cuba nak berbohong, sebab kita akan diuji. Sebab itu sebenarnya dalam komunikasi ni kita kena ikhlas.
Ikhlas dalam maksudnya benda tu biar daripada hati. Kalau kita tak boleh, kita bagi tahu, maaf, saya belum sampai lagi tahap tu. Saya belum boleh berupaya. Ada majikan yang sengaja dalam temuduga ni, dia tahu kan, sebab kita bagi biodata kita kepada dia dan dia mengkaji. Kita kena faham benda tu. Ada orang mengkaji dan ada orang yang mendapatkan pandangan-pandangan daripada rakan-rakan ataupun mungkin sekolah, guru-guru kita yang pernah mengajar kita dulu untuk tahu latar belakang kita. Sebab bila dia dah senarai pendekkan siapa yang dipanggil untuk terbuka, biasanya mereka dah dikaji latar belakang. So Baik tuan. kita kena percaya. Kita percaya. Cuba kongsikan kepada kami contohnya masa waktu berlakunya perundingan sebab di pihak lah Kabul sana lah mungkin orang yang jenis macam tu bahasa biasanya tak reti bahasa lah kan lebih kurang macam tu lah kot. Jadi macam mana sehingga dalam perlindungan, dalam negosiasi itu menarik minat mereka jadi nak ikut cakap kita. Okey, dalam konteks komunikasi remaja sekarang ni, macam mana supaya kalau orang yang sedang mencari pekerjaan dengan percakapan dia, dengan wujukan dia, dengan penampilan dia menarik minat orang lain sehingga tertarik dengan mereka. Apa pengalaman tuan yang boleh dikongsi? Betul, antara elemen penting yang kita perlu bawa adalah diri kita lah. Okay? Sebab yang penting sekarang siapa yang kita bersemuka dengan siapa pihak yang kita hadapi ni. Jadi daripada situ kita kena belajar. Contohnya sebelum saya sampai ke Afghanistan dulu, saya banyak membaca tentang sejarah Afghanistan. Kebetulan masa saya sekolah rendah dulu, sekolah menengah, isu tentang serangan Rusia terhadap Afghanistan, waktu itu perang Rusia. Ya, 88, 90 saya 88 saya tingkatan 1. Waktu itu memang sedang hebat negara tersebut diserang kan. Dan waktu itu sejarah tu kita tengok sebenarnya bila saya sampai di sana, saya jumpa 2 buah buku yang mengatakan bahawa Afghanistan ni satu negara yang hebat. Mereka lebih dulu moden daripada Pakistan, daripada India. Mereka ada kerajaan sendiri. Tapi sejarahnya adalah semuanya telah hancur akibat peperangan, akibat perebutan kuasa. Jadi bila daripada situ sebenarnya kita faham bahawa kenapa Rusia tidak menang dalam peperangan pada waktu itu adalah kerana orang Afghanistan ni adalah orang-orang yang keras, orang-orang yang memang tegas dan betul pendiriannya tetap bahawa kalau dia berperang dia akan bermati-matian berperang. Rusia bertahan berapa tahun tuan ya? Dia boleh keluar akhirnya. Rusia dipaksa keluar. Saya tak ingat berapa tahun konflik antara Afghanistan dengan Rusia waktu itu. Tapi kalau kita ikutkan Rusia datang dengan teknologi dan sebagainya, mereka pun tidak mampu untuk menewaskan pihak Rusia atau pihak Afghanistan, tapi bila saya datang, bila saya lihat itu supaya elemen yang saya nak samakan saya dengan dia adalah saya mula bercerita tentang kegemilangan mereka, sejarah mereka, dan melihat begitu bahawa kita tidak merendahkan mereka. Itu antara satu elemen penting juga. Jangan merendah-rendahkan orang lain. Kata orang, don't judge the book by its cover. Walaupun dari segi penampilan mereka mungkin berbeza, sebabkan budaya kita dan budaya dia berbeza. Dan kalau kita dapat mengkaji sejarah mereka, sebenarnya itu yang menyebabkan perilaku mereka jadi begitu. So kalau kita tengok, kalau konsep sumber manusia ni, kita ada pendidikan
ataupun pengetahuan, kita ada kemahiran, dan kita ada attitude ataupun perilaku. Jadi kita tak boleh elak perilaku ini sebenarnya menjadi salah satu elemen penting bila kita mulakan negosiasi kita dengan orang lain. Pengalaman itu sebenarnya mengajar saya bahawa tidak memandang rendah walaupun siapa mereka. Sebab bila berada di tempat mereka, walaupun kita rasa kita hebat, kita datang dengan pesawat, dengan peralatan ketenteraan dan sebagainya, tapi mengingatkan saya tentang sejarah itu bahawa mereka tetap ada satu elemen yang kita tak pernah jumpa. Kita tak tahu kat mana kekuatan mereka untuk mereka tidak bersetuju jika mereka tidak bersetuju. Maknanya kalau dia tak setuju, dia akan menggunakan banyak elemen untuk mereka tidak bersetuju. Dan orang-orang macam ni sebenarnya kalau kita kata memang susah lah. Sebab cara tu keras kan. Cara tu keras. Tapi akhirnya setelah berlaku perundingan, akhirnya mereka setuju, Tuan? Alhamdulillah. Atau tetap berdegil macam mana? Sebab saya menggunakan pendekatan pertama adalah kita faham mereka, dan yang kedua kita lihat matlamat mereka. Kita kena hormati matlamat mereka, apa yang sebenarnya mereka mahu, kan? Sebab di sana waktu itu ada dua kumpulan. Yang pertama adalah kumpulan yang yang telah memimpin, dan kebanyakan pemimpin mereka adalah golongan-golongan senior, kan? Orang-orang lama. Mereka adalah pemimpin, mereka ada pengaruh. So mereka pun ada kemahuan mereka. Dan kumpulan kedua adalah kumpulan-kumpulan belia ni. Mereka tidak mahu terlalu berpegang kepada politik, kan? Tidak mahu mentadbir, lebih kepada hiburan, lebih kepada nak macam kita, konsep tidak terlalu serius dalam menghadapi kehidupan. Mereka nak meneruskan kehidupan tapi tidak terlalu laju untuk mengejar. Jadi dua kumpulan ni yang kita kena faham bila kita berbual, kan, kita berkongsi, bertukar-tukar fikiran. Daripada situ kita faham apa yang mereka mahu. Dengan maknanya fenomena remaja sekarang ni tak di Malaysia, tak di sana, sama juga ya, jenis remaja yang santai, relax, walaupun suasananya tak berperan. Saya berkesempatan melawat salah satu pusat latihan di Kabul. Mereka mengambil orang-orang daripada luar untuk dijadikan tentera. Apa yang menjadi masalah mereka adalah pendidikan ataupun peringkat pendidikan yang boleh mereka ada untuk memulakan latihan ketenteraan. Sebab bila mereka diajar, mereka perlu ada kemahiran untuk bercakap, untuk menulis, untuk membaca. Masalahnya mereka tak ada. Tak boleh membaca. Mereka tak boleh membaca. Mereka terpaksa belajar semula dari mula. Maknanya dari peringkat mengenal huruf, sana huruf Jawi lah. Tapi dalam bahasa dia lah, bahasa dari. So saya terkejut cakap, kalau macam kita di sini, kita di pusat latihan rekrut ataupun di pusat latihan kita, maknanya mereka yang dipilih adalah mereka yang ada pendidikan sekurang-kurangnya sijil pelajaran Malaysia. Jadi kita dah mudah di situ. Tapi di sana tidak. So bayangkan bagaimana peringkat umur begini, waktu remaja ni, kita nak menjalankan negosiasi itu. So kita kena faham mereka. Itu sebenarnya cabaran. Okey, saya note apa yang sebut tadi. Kita kena tahu latar belakang mereka dan kita kena faham. Maknanya kawan-kawan, sahabat-sahabat di luar sana, khususnya remaja, jadi untuk suasana tu kita kena faham apa keperluan sekarang. Okey, contohnya lah
pelajar-pelajar kita yang sedang menuntut di IPT sekarang ni. Mungkin 2-3 tahun lagi mereka akan graduate. Jadi mereka kena faham apa kehendak, apa perlunya akan datang. Jadi mengandalkan semata-mata dengan ijazah yang ada mungkin kalah dalam persaingan. Macam tu tuan. Betul. Sebab pada saya melihat kebanyakan institusi pengajian sekarang, mereka banyak menawarkan kursus-kursus kita panggil kursus pendek, soft skill lah, kan? Soft skill. Kemahiran yang perlu dilengkapkan untuk kita sebagai sama ada pekerja ataupun pemimpin peringkat bawah. Sebab bila kita dah mula jadi pemimpin ni, kita dah ada orang yang kita pimpin, kita perlu ada kemahiran. Yang penting adalah kemahiran berkomunikasi. Itu sudah pasti. Kemahiran memimpin, kemahiran mengurus. InsyaAllah 3 perkara ni sebenarnya, kalau kita sebenarnya bukan dalam pekerjaan sahaja. Sebab kita dalam hidup pun sebenarnya kita memimpin, betul. Kalau kata orang bujang pun, lambat laun, insyaAllah dia akan mendirikan rumah tangga, ada keluarga, ada anak, kan? Komunikasi dengan pasangan. Okay. Untuk makluman tuan, selamat datang Timbalan Ketua Pengarah Datuk Ruslan berada di studio sekarang ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Datuk, tuan panel memberikan salam kepada Datuk. Salam. Alhamdulillah. Okey tuan, nak berkongsi juga. Tuan ada pengalaman di Kabul, juga ada pengalaman di sini, di Kanada pun pernah, di US pun pernah, ya. Apa perbezaannya kalau kita tengok culture ataupun cara berfikir masyarakat Asia dengan masyarakat Eropah tu. Semasa tuan bercampur dengan mereka, dan tentu ada pengalaman-pengalaman yang boleh dikongsikan kepada audiens di sana, di sini juga. Pengalaman saya bertugas lah. Sebenarnya waktu saya berada di sini lagi, saya diberi peluang untuk bertugas mengendalikan penasihat pertahanan asing ataupun tentera asing yang bertugas sebagai wakil di kedutaan. Tuan memberi jadi apa? Saya jadi pengantara. Dia panggil pengantara lah, ataupun foreign liaison officer. Bukan untuk satu negara. Kalau macam tadi saya bertugas di Kabul, saya cuma fokus pada apa? Kita punya sasaran lah kan, maknanya orang di Afghanistan saja. Cuma bekerja bersama dengan tentera asing yang lain lah. Itu antara satu pengalaman lain. Tapi sebelum tu saya bertugas sebagai pegawai yang mengendalikan kumpulan ni, dan mereka lebih kanan daripada saya. Maknanya pangkat mereka lebih tinggi daripada saya. Itu antara pengalaman yang menarik sebenarnya, sebab bagaimana saya dapat pengalaman berinteraksi dengan pegawai yang pegawai asing sebenarnya lebih tinggi, satu. Yang kedua, negara-negara. Saya dapat membandingkan yang datang daripada negara ASEAN, yang datang daripada Asia Pasifik seperti Korea, China, Taiwan, kan? Jepun, kemudian Australia, New Zealand, kemudian yang datang daripada Asia Selatan, daripada India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, daripada Timur Tengah, bagaimana budayanya, bagaimana pendekatannya, daripada Eropah, daripada Itali, daripada Perancis, daripada UK, dan pegawai kedutaan Amerika lah waktu itu. Apa yang menarik yang mereka tunjukkan? Menariknya seni komunikasi lah. Sebab bahasa yang kita gunakan hanya satu, iaitu bahasa Inggeris. Majoriti lah, sebab kalau macam saya dengan Indonesia, takkan saya nak cakap bahasa Inggeris.
saya akan cakap bahasa Melayu. Kadang-kadang Betul. saya cakap bahasa Indonesia sebab saya terikut-ikut. Kan? Saya dengan Brunei, memang saya cakap bahasa Melayu lah. Tapi bila majoriti ataupun kebanyakan mereka, kita menggunakan bahasa Inggeris. Dan jangan terkejut bahawa kebanyakan pegawai yang asing yang bertugas di sini, mereka boleh berbahasa Melayu. Oh, Itu antara apa yang saya belajar. Sebab tu tadi saya cakap jangan memandang rendah pada orang lain, especially orang luar lah, kan? Sebab kita tak tahu apa yang dia ada. So bila kita dah lihat sendiri, dah tengok sendiri, dah berinteraksi sendiri pengalaman tu, sebenarnya mereka boleh memahami kita. Kadang kita anggap ni orang luar ni, tapi dia tak boleh memahami apa yang kita cakap, kan? Macam Tuan Haji sendiri pun, Tuan Haji boleh berbahasa Jawa, saya difahamkan, kan? Belajar di sana. Jawa pun ada versi lembut, kasar dan sebagainya. Macam kita di Malaysia pun, kita ada versi bahasa Melayu. Kalau orang Johor, kan, sebab saya asal Johor, tapi walaupun nama tu nampak macam Jawa, tapi sebenarnya saya tak boleh, kan, sebabkan pengalaman saya. Tapi kita bahasa Melayu standard lah, maknanya orang senang faham. Jadi kalau kita berada di Pahang contohnya, saya pernah berkhidmat di Pahang. Di Pahang sendiri ada lebih kurang 4 ke 5 dialek yang kalau kita pergi ke sebelah Jerantut, Kuala Tahan, bahasa dia tu memang kita kata ini di Malaysia ataupun bukan. Kalau kita cuma faham bahasa kadang Kedah, Terengganu, kan, Kelantan, bahasa-bahasa Perak, kan, bahasa-bahasa dialek daerah ni. Tapi bila kita pergi ke kawasan-kawasan begitu, kita kata rupanya komunikasi tu tinggi. Ada sektor-sektor dia ataupun sektor-sektor dia yang menggunakan komunikasi cara itu. So itu antara pengalaman saya lah. Sebab uniknya bila kita berinteraksi, kita kena faham sejarah. Sebab sejarah tu dia akan bentuk budaya. Dan kelebihan militeri ni sebenarnya ataupun ketenteraan ni, kita akan tengok latar belakang dia. Kalau macam dia pegawai darat ke, tentera laut ke, tentera udara ke, so kita boleh bercakap tentang interest yang sama. Dan daripada situ kita mula berinteraksi. Kita faham dia faham kita, dan komunikasi tu akan mula terjalin. Sebenarnya kalau kita panggil dalam komunikasi tu, kita nak break the ice. Nak buang barrier tu. Bila kita dah faham, dia dah faham kita dah faham dia, insya-Allah komunikasi tu akan mudah. Rundingan selanjutnya lagi mudah. Sebab kita faham, kita faham. Itu yang penting. Apa yang tersebut tadi, kita kena faham dan kita jangan memandang rendah. Baik, kita dah persiaran hampir 1 jam. Mungkin ada soalan-soalan dari audience. Kalau ada yang nak bertanya, boleh ditanyakan. Okey, selain itu tuan-tuan, Tuan Rizky, Tuan kenal. Okey, dalam konteks bernegosiasi tadi, kan, apa sebenarnya yang paling penting dalam nego ni supaya perundingan itu diterima atas kita panggil sebagai situasi menang-menang, kan? Macam apa yang sebab bila dua hal yang berbeza, pandangan yang berbeza, budaya yang berbeza, cara yang berbeza, nak jadi satu ni, betul lah kita kata kita kena faham dan kena tahu apa kehendak latar belakang dan sebagainya. Apa yang paling penting menurut tuan? Pengalaman saya sebenarnya benda tu kena datang daripada hati. Hati kita. Sebab kita meluahkan apa yang memang ada dalam ni. Orang macam tak percaya, kan? Sebab cakap je. Sebab bila kita bercakap, kita percaya bahawa Allah dah kurniakan kita, kan, nikmat berbahasa. Orang memahami kita. So benda tu, elemen itu sebenarnya yang antara elemen penting yang saya rasa perlu ada
supaya benda itu berjaya. Kalau benda itu tidak datang daripada hati, sebenarnya kita akan cepat putus asa. Dia tak ada nampak kesungguhan di situ. Bila satu pihak tidak bersungguh, kan, dan pihak yang sebelah sana akan ambil mudah, dia tak jadi menang-menang sebenarnya. Tapi kalau kita bersungguh, kita katakan bila dia mencadangkan dan kita melihat ada ruang untuk kita bekerjasama, sebab objektifnya adalah kita nak mencapai kata sepakat, kan. Ya, betul. Sebab kita ada hak kita, dia ada hak dia, kita hormati itu, dan kita nak dia menghormati faham hak kita. Kalau itu dah dipersetujui, okey, dan kita akan melihat apa situasi yang kita boleh capai untuk kita duduk bersama dan bergerak bersama. Itu yang datangnya elemen hati tadi tu, supaya apa juga yang kita buat tidak bercanggah kemudian. Sebab kalau kita mula berbohong dalam negosiasi, adakah kita boleh berbohong selamanya? Tidak boleh, kan? Jadi kita kena ikhlas. Bila ikhlas, maknanya itulah perjanjian kita dengan pihak yang kita negosiasi tadi tu, dan kita buat, kita laksanakan supaya masing-masing hormat. Okey, betul, ini perjanjian, dan mereka tidak pernah dikatakan melanggar perjanjian tersebut. Contoh macam kita tengok Israel dengan Palestin lah, kan. Berunding memang macam-macam, tapi bila tu ada satu pihak yang melanggar, jadi tak ikhlas lah. Sebenarnya ada maksud lain. So itu sebenarnya seni. Ya, bukan dari hati. Dia ada maksud lain yang mereka mahu untuk capai matlamat mereka. Tapi kalau kita memang ikhlas, kita bagi tahu kita tak nak. Kalau dia kata okey, kita dia persepsi lah, kan. Persepsi mereka kata kita berunding ni sebabkan ada elemen-elemen. Kita nyatakan dalam tu bahawa tidak ada pun persepsi itu. Persepsi itu tak betul. Kita nyatakan dalam tu bahawa itulah rundingan yang kita nak, supaya kita dapat, sebenarnya matlamat adalah untuk bekerjasama, bergerak bersama, untuk hormati hak masing-masing. Sebab hak tu telah ada, kan. Dia dah menyatakan hak dia, kita dah menyatakan hak kita. Jadi bila kita dah hormati hak masing-masing, insya-Allah benda tu akan dapat dilaksanakan mengikut setujuan kedua-dua pihak. Baik, Tuan. Kalau kita tengok di luar sana lah, konflik-konflik yang berlaku di beberapa buah negara, dilihat bahawa satu pihak yang merasa dirinya bagus, teknologinya, ekonominya. Jadi bila menetapkan sesuatu tu, meletakkan syarat dan sebagainya, sehingga menjadi berat sebelah, kan. Seperti yang berlaku Israel contohnya lah, di belakangnya adalah Amerika dan sebagainya. Sehingga banyak perjanjian-perjanjian dicabuli. Jadi pada pandangan Tuan lah, nego tu dekat mana sebenarnya? Sehingga beberapa kali nego pun tak jadi-jadi. Betul lah saja sikit mungkin. Bila berlaku tidak datang daripada hati, ya. Mungkin orang itu hanya berbohong, akhirnya tak selesai. Okey, dalam konteks itu macam mana, Tuan? Sebenarnya adakah itu dipanggil nego ataupun pembohongan? Sebenarnya kalau kita tengok dalam isu Timur Tengah lah, okey, saya bukan pakar dalam sebab ada pihak yang lebih pakar dalam isu Timur Tengah ni. Mereka memahami sejarah macam mana berlakunya kedatangan orang, contohnya orang Israel ke Palestin, kan, sejarah perjanjian di kawasan tersebut. Tapi bila kita melihat proses damai itu, kita dah nampak bahawa sebenarnya apa yang dilakukan hanyalah tekanan-tekanan, memenuhi tekanan-tekanan yang dibuat ataupun yang diberikan kepada kumpulan tersebut. Sebab tekanan-tekanan ni kalau kita tengok, contoh macam Turki terlalu menghendakkan kawasan tersebut stabil.
Sebab bila kawasan tersebut stabil, macam-macam aktiviti boleh dilakukan. Sebab tiada peperangan kan. Bila tiada peperangan, aktiviti lain boleh dilakukan. Dan kawasan tersebut pun ada hak dia sendiri. Waktu sekarang, siapa yang mempunyai hak? Itu kena kita tengok tadi, tu hak tadi tu. Siapa yang secara undang-undang ataupun secara hakikinya kawasan itu hak siapa. Jadi bila kita melihat bahawa itu cuma hanya kosmetik lah. Saya pandangan peribadi saya cuma kosmetik. Belum ada satu elemen yang boleh kita katakan membawa mereka ke meja rundingan pertama. Yang kedua, melaksanakan apa yang dirundingkan itu, menghormati. Untuk kita tahu satu pihak tu tidak mahu menghormati apa yang dirundingkan. Untuk memaksa pihak ini menghormati hak itu. Itu yang menjadikan konflik itu tidak selesai. Saya nampak dalam apa juga situasi pun, di mana juga pun, bila mana tidak keseimbangan tidak berlaku, pihak yang kuat itu akan ada kelebihan dan mereka akan mengeksploitasi pihak yang lemah lah. Sepatutnya bila pihak yang kuat ini dia nak tu dia kena membantu pihak yang lemah ni, supaya mereka sekurang-kurangnya sedikit bersama, ataupun dia tidak perlu nak menonjolkan kekuatan dia untuk dia duduk bersama. Tapi dalam situasi di semenanjung Gaza ataupun di Israel itu, di Palestin itu, perkara tersebut saya nampakkan tidak berlaku begitulah. So memang mencabarlah sebenarnya proses negosiasi ni, terutamanya bila kita berhadapan dengan keadaan begitu, berlaku ketidakadilan kan, ada pihak yang lebih berkuasa menggunakan kuasa-kuasa lain untuk mempengaruhi, untuk bertindak. Itu antara cabaran-cabarannya lah. Okey, Tuan, tentang ni, saya tak pasti ni soalan daripada Cik Nur Saiful Irwansyah, negosiasi untuk menyelesaikan konflik. Yang dimasukkan saya tak pasti. Mungkin pada soalan dia ni atau pandangan dia, negosiasi itu adalah untuk menyelesaikan konflik, ya. Adakah negosiasi itu konflik saja ataupun bagaimana nego, macam mula-mula saya sebut tadi, macam mana dalam konteks remaja ataupun belia di luar sana nak nego untuk, katakanlah sekarang ni nak cari pekerjaan, apa lagi, nak mencari perniagaan kan. Sekarang ni masa semangan Tuan kemarin ada sebut pertanian adalah perniagaan. Betul. Kan, pertanian adalah perniagaan. Jadi macam mana nego tu pada pandangan Tuan yang kata perundingan, masa kita nak berjual barang-barang kita, dah tentu ada perundingan kan? Betul. Dah tentu ada perundingan. Masa kita nak buat pinjaman dengan bank, dah tentu ada perundingan. Kat situ yang kata nego tu. Jadi mungkin nego tu bukan semata-mata selesaikan konflik. Betul tak Tuan? Atau apa macam pandangan Tuan? Saya nak bagi sedikit pandangan lah tentang apa yang Cik Saiful bertanya ni kan. Memang betul, negosiasi ni sebenarnya peringkat awal untuk hasrat kita untuk tidak berlaku konflik. Tapi jika konflik itu telah berlaku, kan, bila konflik itu telah berlaku, kita kena ada satu cara untuk melihat bahawa kita boleh mencapai satu aras ataupun pemahaman bahawa benda tu boleh diselesaikan melalui negosiasi. Sebab kalau konflik ni berlaku, sebenarnya benda tu akan menjadi lebih serius. Contohnya macam tadilah Tuan Haji cakap pasal kita dalam keadaan sekarang ada yang
diberhentikan kerja, ada yang ingin melakukan perniagaan, ada yang dah melakukan perniagaan pun, mengusahakan pertanian contohnya. Mereka ada hasil, mereka ada produk, tapi bagaimana mereka nak memasarkan produk tersebut, kan? Jadi dalam itu pemasaran produk pun antara satu elemen penting dalam seni dalam memasarkan produk itu pun penting untuk ada seni negosiasi. Tidak perlu nak katakan kita boleh bertanam sahaja. Kita kena ada pemikiran kita tentang bagaimana produk kita untuk dipasarkan. Adakah kita yang buat ataupun kita menggunakan agensi lain ataupun kumpulan lain untuk memasarkan produk kita. Itu antara elemen penting lah. Sebab kalau kita ada produk tapi benda tu tidak berjaya dipasarkan, dia akan menjadikan lambakan contohnya, kan? Dan bila lambakan berlaku, harga akan turun. Itu antara elemen pemasaran lah, kan? Permintaan tak ada, stok banyak. Jadi dekat situ kita tengok bagaimana kita boleh berurusan dengan orang ataupun agensi yang boleh memasarkan produk kita. Produk itu sama ada belum diproses atau telah diproses, kualiti produk kita, kan? Sebab bila kita berjaya meyakinkan pihak yang ingin mendapatkan produk kita tu supaya ia berkualiti dan menjadi rebutan produk kita. Tu antara cara kita meyakinkan orang untuk melihat produk kita. Itu antara elemen negosiasi itu sebenarnya. Macam mana kita nak meyakinkan. Tapi mesti ada elemen keikhlasan. Macam mana kita bermula untuk memperbaiki produk kita bila orang katakan, maaf cik, saya bukan nak komen ataupun nak jatuhkan cik, tapi sebenarnya bila saya pernah beli ni, saya tengok ada kekurangan ini. Kan? So bila orang itu sebenarnya pernah beli produk kita, tapi kita ada satu elemen dalam diri kita bahawa kita menerima maklum balas tadi tu untuk mempertingkatkan produk kita. Itu contohlah. Dan kat situ dah berlaku dah proses negosiasi tadi tu. Dan kalau cik boleh, contohnya pihak yang nak ingin membeli tu ingin berkata, saya memang suka produk cik ni, tapi kalau cik boleh perbaiki kekurangan-kekurangan yang saya nyatakan tadi, kita setujulah untuk cik bekalkan kepada kami. Tapi cik kena tunjukkan dahulu apa yang kekurangan tadi tu dah dibetulkan. Itu salah satu proses yang telah berjaya sebab produk kita telah diterima, cuma belum mencapai standard yang ditetapkan oleh pembeli contohnya. Itu antara elemen yang saya melihat komunikasi, kan, elemen itu penting dalam kita negosiasi dalam waktu sekarang lah, khususnya dalam membantu kita punya kumpulan ataupun kumpulan kita lah, remaja kita dan sebagainya untuk memulakan apa juga pekerjaan ataupun apa juga perusahaan mereka. Okey. Satu ketika dulu pihak kami dah di ID Kluster Kerjaya ni pernah pergi ke satu universiti bersembang dengan di sebuah agensi, tapi di dalam UK, di dalam universiti itu sendirilah, bahagian kerjaya kalau tak salah saya. Okay. Apa yang menarik diucapkan oleh salah seorang daripada pegawai yang berada di situ, amat mengejutkan saya bila menjemput bahawa rupanya ramai juga di kalangan mahasiswa yang dah graduate ni, yang mendapat apa panggil kelas ke atas tu, kan, apa dipanggil apa, ijazah degree yang kelas pertama tu,
ramai yang tidak mendapat pekerjaan. Jadi kenapa? Rupanya kerana keterampilan ataupun dia punya soft skill yang kurang, kemudian dan sebagainya lah. Jadi apa nasihat Tuan sebagai pegawai tentera yang ada ilmu-ilmu tentang komunikasi dan sebagainya? Sebab apa yang disebut di situ komunikasi, dia kurang ada ilmu-ilmu yang lain daripada akademik yang dia ada. Apa nasihat Tuan? Sebenarnya dalam kehidupan ni kita tak boleh nak terlalu meletakkan diri kita tinggi lah. Kalau orang senang cakap secara langsungnya tak boleh sombong lah. Kita tahu kita telah berjaya, kan? Kita telah berjaya. Tapi merasakan kegagalan itu sebenarnya adalah walaupun pahit, kan? Tetapi satu yang mengajar kita. Sebab mungkin kita belum pernah rasa gagal, kan? Pernah rasa gagal. Bila kita rasa gagal, kita rasa frust, kita rasa macam kenapa aku dah belajar, aku dah berjaya, dah dapat first class degree tapi belum dapat pekerjaan. So ada satu, mungkin Allah nak tunjuklah, saya percaya yang itu, kan? Allah nak tunjuk pada kita bahawa kita perlu ada dalam diri kita, kita ni bukan hebat. Sebenarnya ada orang lain yang lebih hebat. Memang manusia, kan, kita bukan ke mana pun, Allah lagi hebat. Jadi elemen itu sebenarnya kita kena banyak cari pengalaman. Sebab kita tak boleh nak lalu. So bagaimana kita nak cari pengalaman? Nak cari pengalaman ni melalui orang-orang yang telah melalui kerja-kerja tersebut, kan? Kalau kita tengok dalam Facebook sekarang pun banyak orang yang pernah buat macam-macam. Saya suka membaca perkara-perkara tersebut, kan? Macam kalau saya boleh katakan dekat sini, saya mengikuti rapat ada seorang Coach Bahar ni, dia panggil Coach Bahar lah. Minta maaf lah kalau saya berkata di sini, bukan promosi, bukan apalah, kan. Tapi saya suka membaca tulisan-tulisan beliau, perkongsian-perkongsian beliau. Pernah menjadi pensyarah, pernah mencari pensyarah di universiti. Seorang orang yang biasa saja, dan sekarang dia mengusahakan dia buat aktiviti pertanian, dan dia buat macam-macam. Itu adalah salah seorang yang saya ikut sekarang lah. Sebab kalau ikut pekerjaan saya, kalau Tuan Haji mungkin pun terkejut kot, sebab kenapa saya perlu membaca perkara macam tu, kan? Sebab keperluan adakah perlu saya nak ikuti individu-individu begini? Pada saya, perkongsian kehidupan ni sebenarnya kita menjadikan kita lebih matang. Ilmu, betul, kita akan lebih pandai, tetapi pengalaman sebenarnya menjadikan kita lebih matang. Tindakan kita, kalau dulu kita terlalu pantas mungkin untuk buat keputusan, bila dengan pengalaman ni kita akan ada sedikit, kata orang dalam solat macam tomak ninah lah, kan? Sekejap berfikir dulu, nak berkata pun berfikir dahulu, nak reaksi pun, nak marah kata pun, perlukah aku marah, kan? Orang membenci kita sebab kita tak boleh tak boleh nak bagi orang semua suka pada kita, walaupun kita berjaya sebenarnya. Sebab mungkin kejayaan kita tu yang menyebabkan orang benci dengan kita. Tapi itu sebenarnya mengajar kita bahawa itu pengalaman. Tidak semestinya bila kita berjaya dalam akademik, kita tak boleh nak katakan yang semua itu adalah mesti datang kemudian. Maknanya lepas dapat first class degree, ijazah kelas pertama, aku akan dapat pekerjaan. Bukan itu sekarang. So, nasihat saya, kita belajarlah dengan orang-orang lain, walaupun dia mungkin biasa-biasa je. Sebab saya pun masih belajar, kan? Macam belajar di orang lain. Interaksi dengan Tuan Haji, banyak benda yang sebenarnya saya belajar, walaupun kita mungkin berjumpa sekejap saja. Tapi bila saya tengok, sebenarnya Tuan Haji banyak pengalaman, kan? Yang menarik, yang mungkin saya boleh
saya boleh dapat daripada Tuan Haji. Contohlah macam tu. Itu baru seorang, mungkin orang-orang lain pun sama juga. Kalau Ustaz Alamin tu, Muhammad Alamin, saya suka dengar dia punya perkongsian tu. Dia panggil Universiti Kehidupan. Kan? Universiti Kehidupan. Hidupnya adalah satu perjalanan kan. So banyak benda yang kita belajar. So yang kita belajar di universiti tu cuma peluang yang Allah bagi untuk meningkatkan pengetahuan kita. Tapi banyak lagi ilmu yang kita kena ada untuk meneruskan kehidupan. Sama ada berjaya atau tidak, kita kena ikut agama masing-masing, ikut budaya masing-masing, dan insyaAllah kita akan dilorongkan dengan jalan yang betul lah. Saya lihat tadi ada satu soalan tu Haji. Saya tak perasan tadi masa saya tengah bicara tadi tu. Kalau boleh keluarkan semula. Bawah ada soalan. Macam mana? Kita tengok. Ya. Syukur. Bawah. Bagaimana memastikan maklumat, tugasan, arahan dan kerja yang diberikan itu sampai kepada orang tersebut? Okey. Orang diajak berbincang dan ego ni. Ya. Sebenarnya pengalaman saya bercakap dalam bidang saya lah bidang ketenteraan. Memang kami hadapi kumpulan yang bermacam-macam. Sebab kalau kita kaji dari segi demografi orang yang bersama dengan kumpulan tentera ni, latar belakang mereka berbeza walaupun daripada rakyat Malaysia lah. Jadi apa yang diajukan oleh soalan tadi itu memang berlaku. Sama ada orang itu di peringkat bawah, kita macam contoh saya memimpin dia, ataupun di peringkat sama level ataupun dipanggil peers lah, ataupun orang yang lebih peringkat tinggi maknanya lebih kanan daripada saya. Jadi apa yang saya biasa lakukan adalah kita melihat macam tadilah latar belakang dia. Apa sejarah dia yang menyebabkan dia bersikap demikian. Biasanya orang begini, mereka ada sejarah tertentu yang menyebabkan dia bersukar untuk menerima arahan, sukar untuk berinteraksi. Sebab setiap orang sebenarnya ada soft spot, ataupun dipanggil titik lemah dia. Kita bukan nak eksploitasi untuk nak musnahkan dia, tidak. Sebenarnya kita nak bantu dia. Dalam elemen ni saya bercakap tentang macam kaunselor pula lah kan. Tapi kita nak membantu dia sebenarnya, sebab dia adalah sama ada rakan kita ataupun orang bawahan kita. Mungkin pegawai kanan kita, kalau kita boleh bantu dia. Dan elemen itu yang kita gunakan untuk mula bercakap dengan dia. Mungkin belum lagi untuk bercakap tentang perkara yang arahan tadi itulah. Apa yang dia minat contohnya. Kita mula timbulkan minat untuk faham dia. Lama kelamaan dia hargai bahawa rupanya orang ni bukan nak beri arahan mengikut apa yang sepatutnya, tetapi mereka lebih komunikasi. Sebenarnya dalam tentera pun kita ada satu elemen bahawa arahan is arahan, tetapi komunikasi itu tetap kena lakukan. Kalau contoh dalam kawat contohnya, ada bahasa-bahasa hukuman yang memang semua orang faham untuk dilakukan. Tapi bila tu ada juga isyarat yang dilakukan untuk kita communicate supaya semua orang faham. Apatah lagi dalam pekerjaan, kan? Adakah kita bercakap dengan anggota kita cuma untuk memberi arahan? Contohnya, adakah kita bercakap dengan kawan-kawan kita cuma untuk memberi arahan? Sedangkan kita ni adalah orang yang dipertanggungjawabkan, bukan yang kanan sebab kita sama-sama pangkat ataupun jawatan, tapi kita
yang dipertanggungjawabkan disebabkan portfolio kita, ataupun kita bercakap dengan majikan kita ataupun bos kita. So kembali kepada komunikasi kat situ. Mungkin bila kita tahu dia ada perkaraan itu, kita cuba dekati dia. Jangan asingkan dia, sebab bila kita asingkan dia, dia rasa dia lagi kuat, ego dia lagi tinggi. Tapi kalau kita cuba mendekati dia, kita cuba masuk dalam dunia dia, tak perlulah nak ikut apa yang dia buat yang kita rasa kita tak mampu nak buat, kan? Tapi kita melihat minat sebenarnya, supaya akhirnya nanti kita boleh berjaya melakukan ataupun berjaya untuk komunikasi dengan mereka. Itu sebenarnya yang banyak saya lakukan, terutamanya bila saya berada di contoh macam saya berada di Afghanistan dulu. Saya ni orang Malaysia, mereka kenal Malaysia sebab headline kita kat mana-mana, Malaysia Truly Asia. Tapi bila saya sebagai ketua dan mereka berasal daripada negara yang lebih kata apa, pada mereka superpower lah. Superpower US, Kanada tidak begitulah. UK lagi tinggi ya. Dia merasakan mereka lebih tinggi. Tapi bila mana kita dah mula berkomunikasi, kita tunjukkan minat kita untuk bercakap dengan mereka, kita faham dia, kan? Ada seorang doktor daripada Jerman. So saya alhamdulillah, saya dalam pejabat saya tu, kami memang tak ramai tapi boleh harmoni dalam buat kerja. So saya boleh menyampaikan arahan dan dalam masa yang sama saya boleh berkomunikasi dengan mereka. Sedangkan kalau ikut yang kebanyakan juru analisa awam tu, sebenarnya kebanyakan mereka adalah bekas tentera. Ada seorang tu komando daripada daripada UK yang pernah terlibat dengan Falkland War, peperangan Falkland di Argentina. Ya, Argentina. Bayangkan, dia waktu dia mula masuk jadi komando tu, dia pernah ke Falkland untuk perang. Dan sekarang dia dah bersara dan dia duduk dalam kumpulan analisa tadi tu, salah satu juru analisa. Dan saya terpaksa berurusan dengan dia. Dan Tuan Haji tahulah kan, kalau kita nak berurusan dengan komando tu macam mana? Keras, kan? Ya. So tegas orangnya. Jadi Tapi elemen apa Tuan yang saya memahami, dia pun boleh. InsyaAllah. Okay. Tuan, ada satu soalan dari Cik Siddiq Muhammad Said. Menyebut sekiranya negosiasi tidak juga berjaya, apakah langkah terbaik kita lakukan untuk elakkan konfrontasi? Negosiasi tidak berjaya. Jika tidak berjaya, apakah langkah terbaik yang patut kita lakukan untuk elakkan terjadinya konfrontasi? Sebenarnya apa yang berlaku antara kita dengan Indonesia lah. Ini sejarah kita. Saya tak perlu nak ambil Malaysia, tempat-tempat lain lah. Okay. Waktu itu semasa kita membentuk Malaysia, alhamdulillah lah, kita pun dalam suasana, masih lagi dalam suasana sejarah merdeka ni kan. Ya, betul. 16 September. Apa yang kita buat? Apa reaksi kita terhadap orang yang melakukan provokasi? Kita tak reaksi kita bukan hendak berperang. Jadi kita cara kita membalas tu, so kita bukan seksa mereka, walaupun kita tahu ada tentera Indonesia yang telah masuk di Pontian contohnya, telah ditangkap di Labis, kan, di kawasan Sarawak, tapi kita tidak menyeksa mereka. Itu antara satu cara untuk mengelakkan konfrontasi ataupun peringkatnya yang lebih teruk lagi bila kita konflik dan berlaku peperangan. Elemen itu sebenarnya yang antara elemen penting. Bila satu pihak yang telah terlalu tinggi dia punya semangat kenegaraan dia yang tidak boleh dikawal. So satu pihak lagi, bila kita tengok keadaan ini tidak boleh dikawal, kita berundur,
bukan berarti kalah, kan? Sebab niat kita sebenarnya, kita tidak mahu berlaku konflik. Kita tetap mempertahankan kedaulatan kita. Kita tetap tegas bahawa ini adalah kawasan sempadan kedaulatan negara kita, hak kita, tetapi kita tidak mahu untuk melakukan apa-apa yang di luar kehendak kita, kan? Sebab bila dah berlaku konflik, peperangan, itu tidak merugikan semua pihak. Merugikan kedua-dua belah pihak, kan? Apatah lagi kalau tengok contoh kita dengan Indonesia itulah waktu itu. Bukan kalau saya boleh kongsi apa yang Tuan Haji ceritakan tu pun, waktu pengalaman Tuan Haji pun kita tengok berapa dekat kita dengan Indonesia. Dekat maksudnya dari sudut susu galur. Ya. Sebab saya sendiri biasanya macam tu. Lagi dekat ni lagi banyak kita gaduh kan. Ya. Sebab contoh macam pengalaman saya, insiden ni berlaku masa saya jadi pegawai perhubungan kepada tentera asing tu lah. Kami melakukan lawatan ke Lumut, Perak. So waktu itu ada pegawai tentera laut daripada Jerman dan pegawai komando daripada Poland. Kami terpaksa untuk bermalam di Lumut sebabkan lokasinya agak jauh dan lawatan tu berlangsung selama 2 malam. So kami menyewa apartmen, tidak dapat hotel lah sebabkan bajet kan. So kesilapan saya, itu saya mengaku kesilapan saya. Sebab bila duduk apartmen tu, mereka tak perlu nak duduk satu apartmen lah sebab apartmen tu ada bilik-biliknya. Saya telah silap berkongsi, meletakkan pegawai Poland dan pegawai Jerman dalam satu rumah, dalam satu apartmen. Pada saya tak ada apa sebab benda tu pada saya is normal, kan? Sebab dia dah sama-sama jadi pegawai penasihatatan kan. Kita rasakan benda tu sama je sebab yang lain tak ada konflik pun, kan? Tapi bila macam tu, rupanya kesan daripada apa yang berlaku masa Perang Dunia Kedua, benda tu masih dipegang lagi. Masih dipegang lagi, kan? Jadinya saya terpaksa cakap, "Oh sir, I'm sorry. My bad, my mistake." Saya terpaksa. Yalah, kita kena mengaku lah kan sebab itu kesalahan kita. Dan bila kita mengaku itu kesalahan kita, orang akan terima. Jangan kata kita deny. Jangan kata kita nafikan, tak apa tuan, boleh duduk. No sir, you can stay, no problem. Tak boleh sebab kita tadi elemen apa? Elemen hormat dia. Sebab tu bila kita tak nak konflik tu, kita hormat negara dia, kita nak dia hormat kita. Dan tindakan kita pun kita tak perlu nak ikut dia. Sama juga sebenarnya kita tengok sekarang kan, orang berkonflik tu sebenarnya kita tahu kita tak perlu nak kata orang dalam bahasa komunikasi ni, kita letak diri kita lebih tinggi daripada dia. Kita tak perlu nak ikut cara dia. Sebab niat kita apa? Niat kita untuk elak konflik. Konfrontasi, kontroversi. Ya, konflik. Kalau kita dapat mengelak tu, insya-Allah kita punya, insya-Allah kata macam apa? Dalam Islam pun katakan orang yang paling kuat adalah orang yang boleh menahan marah ni kan. Itu adalah orang yang lebih kuat sebenarnya. So daripada itu sebenarnya kita pegang insya-Allah dan kita dapat harmoni lah kan. Baik tuan, kita dah bersiaran 1,5 jam. Alhamdulillah kita banyak dapat berkongsi dan apa yang boleh kita ambil kesimpulan di sini bahawa dalam konteks negosiasi ni, pertamanya sekali, satu, nego itu mestilah terbit dari hati. Maksudnya ikhlas untuk berunding, untuk bekerjasama dan sebagainya. Yang keduanya tadi adalah kita kena memahami, kita kena faham. Ya? Jadi dua-dua pihak mesti kena faham. Begitulah. Jadi alhamdulillah, semoga apa yang kita
kita kongsikan ini memberi manfaat insya-Allah. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Dr. Kenal Ahmad Izaki kerana sudi berkongsi ilmu, berkongsi pengalaman, dan insya-Allah mungkin kita boleh bertemu di lain masa dalam lain topik yang lain yang lebih menarik. Dan pun alhamdulillah semoga apa yang kita bincangkan ini memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Insya-Allah. Okey. Dari Tuan, apa yang pesanan terakhir Tuan? Syukur alhamdulillah, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak KBS khususnya iLead dalam memberi ruang kepada saya untuk berkongsi sedikit ilmu ni. Semoga apa yang dikongsi ni mana yang bermanfaat gunakanlah untuk kebaikan. Ya, sebab kita dalam keadaan sukar sekarang. Sukar maksudnya norma baru. Bila mana kita terbatas. Kalau dulu kita boleh buat komunikasi bersemuka, sekarang kita berada dalam keterbatasan untuk bertemu. Jadinya cabaran kita ataupun saya boleh katakan cabaran untuk generasi sekarang dan akan datang ni, bahawa seni komunikasi tu kena lebih baik lagi, kan? Cuma tadi mungkin saya terlupa, ada satu lagi adalah adab kita dalam berkomunikasi. Itu adalah satu elemen penting, adab. Sebab bila orang berkomunikasi ni, sekarang orang banyak berkomunikasi secara maya, kan? Tidak ada intonasi, cuma ayat sahaja. Bagaimana kita nak meletakkan intonasi dalam ayat kita bila kita berkomunikasi dengan media sosial. Sebab jari yang cakap. Ya. So jadinya bahasa yang kita gunakan, kan? Sebab bila kita letak bahasa tu memang dah cukup cantik pun, tapi mungkin bila orang membaca pun orang akan salah faham. Contohnya kita dengan guru kita, kan? Guru tu kalau kita katakan guru tu elemen tu luas. Jadi bila mana kita dalam menuntut ilmu ni, ramai remaja kita, kan, bila kita masih lagi dalam fasa menuntut ilmu, hormat guru tu penting. So waktu kita berkomunikasi dengan guru tu pun antara salah satu elemen penting. Sebab keberkatan guru kita tu beri kita keberkatan. InsyaAllah daripada keberkatan tu kita akan dapat buat apa yang kita nak lakukan. Jadi itu sajalah Tuan Haji. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih dalam memberi ruang sedikit kepada saya ni untuk berkongsi apa yang saya ada. Semoga dapat dimanfaatkan untuk generasi kini dan akan datang. InsyaAllah. Baik, terima kasih. Sekian sahaja siaran kami. Semoga ia memberi manfaat insyaAllah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.